Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua para pendengar Kisah Hidup Akhir Zaman. Episod 32. Kita dah sampai tanda kecil kiamat yang ke-49 dah. Allah hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagi tahu macam mana cara yang Allah nak kita hidup. Kemudian Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bumi dan seluruh alam ini akan hancur dan musnah semusnah-musnahnya. Sebelum nak tahu bila kiamat jadi, ada tanda-tandanya. Tanda kecil, tanda besar. Selesai semua tanda kecil, akan berlaku tanda-tanda besar yang digariskan oleh Rasulullah, yang utama ada 10. Kita akan bincangkan nanti ke semua tanda kecil kiamat, ke semua tanda besar kiamat, insya-Allah dalam rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman. Untuk episod yang ke-32, kita tengok tanda kiamat kecil yang Nabi kata akhir zaman nanti ramai umat Islam, ramai orang, bahkan manusia, bukan umat Islam saja, bakal nak mati sebab tak tahan dengan kezaliman yang berlaku, tak tahan dengan cubaan hidup yang banyak, dugaan hidup yang banyak, tak tahan dengan tekanan hidup, tak tahan dengan stres. Tuan-tuan, kita hidup 2024, hak Nabi sebut ni ada di keliling kita. Ramai tak mau teruskan hidup. Hidup segan, mati tak mau. Ataupun lebih teruk lagi, hidup tak mau nak mati. Rupanya keadaan itu telah pun digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi kata itu adalah salah satu daripada tanda kecil kiamat sudah hampir. Sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqul ya laitani makanah. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah seorang lelaki melintasi kubur lelaki yang lain. Dia ni depres, berserabut, tempat kerja masalah, dengan keluarga masalah, dengan jiran masalah. Sampai bila dia berjalan ni huraian, dia berjalan tepi kubur orang, dia kata ya laitani makanah, kan bagus kalau aku yang duduk di tempat kawan tu. Kawan tu dia tunjuk ke kubur tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tuan-tuan sekalian, itu tanda kiamat yang kecil, iaitu manusia di akhir zaman nanti pakat-pakat nak mati. Ramai yang sebut begitu, tak mau hidup lah, tak larat nak teruslah hidup ni. Sebab apa? Hujan terlalu banyak, tak selesai masalah nampak. Semua ni berlaku disebabkan iman semakin menipis. Kesemua ini berlaku disebabkan manusia mula meninggalkan Allah Azza wa Jal. Kesemua ini berlaku disebabkan manusia mula jauh daripada rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau manusia kuat dengan Allah, percaya dengan Allah kuat, baik sangka dengan Allah kuat, minta tolong dengan Allah selalu, maka manusia akan diberikan ketenangan dan jalan penyelesaian dalam kehidupan dia, untuk dia menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tuan-tuan, beribu tahun manusia hidup atas muka bumi ni, sejak daripada zaman Nabi Adam, semua ada masalah. Masalah kerja, masalah keluarga, semua. Bilion masalah yang berlaku yang ada. Cuma yang berbeza bagaimana menghadapi, menguruskan masalah dan ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, seorang sahabat sebut,
namanya Abdullah ibn Mas'ud. Dia kata, sayati alaikum zamanun law wujida ahadukum law wajada ahadakumul mauta yuba' lashtarah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, akan main satu zaman ni, akhir nanti, kalaulah kematian itu dijual, orang pada zaman itu akan membeli kematian sebab mereka nak selesai daripada masalah. Tuan-tuan, kita ada anak, kita sayang anak, kita sayang isteri, kita sayang mak ayah kita ada rumah kita ada pekerjaan kita. Walaupun kita memiliki semua tu, tetapi sebahagian manusia akhir zaman ni disebabkan ujian sakit dia yang dia terima, yang dia lalui, ujian yang dia lalui, masalah yang dia tanggung banyak, dia berasa tak boleh nak lepas, maka dia minta untuk mati. Dan perkara itu tidak dibenarkan di dalam Islam, kerana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yatamannayanna ahadakumul mauta lidurrin asabah lidurrin nazala bihi. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kalian mencita-citakan mati. Jangan duk minta mati lah, biar mati lah, tak larat lah aku, hutang nak kena tambah hutang lah kan, tak lagi nak bayar yuran anak, lagi pak sakit, lagi macam-macam. Dia kata mati lagi bagus. Jangan mencita-citakan mati, kerana Nabi sebut dalam satu hadis, umur yang panjang bagi orang yang baik itu adalah, bagi orang yang soleh itu adalah baik kepada dia daripada kematian. Sebab dengan umur yang panjang, dia boleh menambah amal kebaikannya. Sebab tu Nabi sebut, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, siapa yang umur dia panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalan ibadat kebaikan dia bertambah. Ini yang terbaik. Allah kurniakan dia umur sampai 80 lebih, 90 lebih, amalan ibadah dia bertambah, kebaikan dia bertambah. Itu adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas, Nabi kata, sebaik-baik manusia. Sebab tu umur yang Allah bagi ni guna untuk bertaubat, guna untuk dekatkan diri dengan Allah, guna untuk Allah kasih kat kita, guna untuk tambahkan sunnah Rasulullah dalam hidup, guna untuk tambah ibadat, guna untuk tambah kebaikan. Kesemuanya itu bernilai untuk akhirat kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.